Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita bersua dan bertemu lagi di dalam siri program oleh Biro Dakwah Surau Cahaya SPK. Pada pertemuan yang lalu, kita telah berbincang tentang selamat datang bulan Ramadan. Pada kali ini, kita akan memperkatakan pula satu tajuk yang amat penting dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Iaitu tajuknya ialah bagaimanakah untuk kita berniat puasa di dalam bulan Ramadan. Niat yang kita nak perbincangkan ini amat penting kerana niat itu merupakan salah satu syarat sah bagi berpuasa tersebut dan hukumnya adalah wajib. Walaupun tajuk ini saya kira ianya sudah diketahui oleh kebanyakan orang, namun kita nak ambillah kesempatan bagi ingat mengingat di antara satu sama lain. Ya, kadang-kadang kita ibu bapa boleh ingat, orang-orang dewasa boleh ingat, tapi kita ada anak-anak yang mungkin mereka tak ikuti siri ini. Jadi kita boleh berkongsi, kita boleh bertanya kepada mereka ataupun memberitahu kepada mereka dengan tajuk yang kita perkatakan ini. Dalam erti kata yang lain, tajuk ini lebih kepada tajuk fiqh untuk kita memahami pelajaran agama. Ingatlah, bila seseorang itu tiada berniat, maka tidak sah puasa yang dilakukannya. Ini kerana berpuasa yang kita buat dan lakukan itu adalah suatu ibadah, suatu perkara yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesuatu ibadah itu apabila tidak sah, maka akan terbatal, maka rugilah saudara-saudara sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah dinyatakan pada ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah, iaitu dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Jadi ibadah kepada Allah ni amat luas. Ada ibadah yang fardu, yang wajib, ibadah yang sunat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyokong ayat Al-Quran tadi dengan sabdanya yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Iaitu maksudnya ialah hanya senya perbuatan-perbuatan itu dimulai dengan niat. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi untuk kita melihat tahap-tahap, peringkat-peringkat dalam kita nak berniat berpuasa ini, ialah kita nak berpuasa yang wajib ini, sudahlah kita nak bertemu berjumpa dengannya setahun sekali, macam yang kita beritahu pada pertemuan yang lalu. Maka kita nak buatlah yang terbaik. Maka di sini para ilmuwan Islam telah menyusun dan mengatur beberapa garis panduan untuk kita menjadikan niat puasa kita itu agar cantik dan tersusun. Dan ini tujuannya untuk memudahkan. Janganlah lepas kita dengar pemberitahuan ini jadi lagi makin susah ya. Tidak, ini sekadar untuk peringatan. Baik. Antara syarat-syarat niat itu, yang pertama sekali, kita mesti kena ada al-jazm. Ini adalah sebuah istilah bahasa Arab. Tak perlu hafaz pun ya. Cuma kita kena faham. Iaitu yang dimaksudkan dengan al-jazmu itu ialah benar-benar. Benar apa? Kita tahulah. Iaitu dah apabila diisytiharkan kepada seluruh umat Islam, diberitahu tarikh 1 Ramadan jatuh pada hari sekian bersamaan dengan hari bulan sekian.
Lepas tu dia tergaru-garu kepalanya. Itu orang yang ragu-ragu tu. Apabila telah diberitahu oleh pihak yang kita telah serahkan kepakarannya, maka di waktu itu kita kenalah melakukan niat tersebut. Itu. Jadi kita dah benar-benar dah tahu dah ketibaan dan kehadirannya. Yang kedua, iaitu dipanggil at-ta'yin. Ini pun juga merujuk kepada istilah dalam bahasa Arab. Iaitu at-ta'yin ini merujuk kepada penentuan jenis puasa. Contoh puasa yang bakal kita ikuti nanti ialah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak dapat dinafikan apabila telah pun diberitahu kepada kita. Adapun puasa-puasa yang lain yang kita nak tentukan niat selain daripada bulan Ramadan, yang seperti mana kita mungkin dah pernah belajar sebelum ini, kita kena tahu puasa wajib yang merujuk kepada qada, puasa kafarah, puasa nazar, ataupun puasa-puasa sunat yang dituntut kepada kita seperti puasa Isnin Khamis, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Ini semua perkara-perkara yang kita tahu apabila hari-hari tersebut diumumkan kepada kita. Yang ketiga, iaitu at-tabyid. Ini juga merupakan satu istilah yang ada dalam bab syarat-syarat niat itu tadi. Iaitu at-tabyid ini merujuk kepada menetapkan niat pada malam hari. Tu. Maksudnya kalau pada waktu siang taklah diambil kira ya. Macam mana pada waktu malam itu? Waktunya adalah selepas tenggelamnya matahari sehinggalah terbitnya fajar sadiq. Iaitu biasa-biasanya di tempat kita ni, kita sering kali buat waktu bila? Kalau masih ingat ya. Selepas apa? Selepas habis solat sembahyang witir, habis kita bersama-sama berzikrullah, akan ada imam memimpin kita. Namun itu diingatkan kepada kita ialah merujuk kepada lafaz. Nanti dalam bab lafaz ni itu kita akan bincangkan di kemudian. Cuma itulah waktu yang cantik dan terbaik. Bila ada kita hadir solat berjemaah di masjid dan di surau. Tapi pada kali ini tak dapatlah ya tuan-tuan dan puan. Wallahu a'lam lah. Setakat yang diberitahu kepada kita sehingga 31 Mei mohon maaf mungkin kepada akhir bulan 4 ya. Kalau dilanjutkan lagi maka tak dapatlah kita bertemu dan berjumpa. Maka kita ketua-ketua keluarga, para suami lah yang kena mengingatkan kepada anak-anak dan isterinya masing-masing. Sebab pada waktu ini adalah dipersetujui oleh semua daripada kalangan ilmuwan Islam. Dan ini adalah sebagaimana yang telah pun dipersetujui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka mengambil daripada apa yang disebut itu tadi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Daud yang berstatus sahih. Maksudnya ialah barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya pada hari tersebut. Baik. Adakah perlu kita ini memperbaharui niat pada setiap malam atau berpadalah cukuplah dengan niat 30 hari sekaligus? Ini kan ada kadang-kadang soalan orang tanya kat kita. Baik. Inilah yang akan kita selesaikan permasalahan ini. Dan permasalahan ini seringkali timbul di kalangan masyarakat kita. Maka para ulama telah membahagikan kepada dua pendapat. Yang pertama, boleh diniatkan terus sebulan berpuasa. Dan ini merupakan pendapat yang amat masyhur daripada kalangan ilmuwan. Antaranya ialah Imam Az-Zufar dan Imam Malik rahmatullah alaih. Mereka mengatakan bahawa berpadalah bagi seseorang itu untuk berniat sekali sahaja, iaitu dengan meniatkan sebulan berpuasa pada awal permulaan niat, iaitu merujuk pada malam diisytiharkan pada keesokan harinya masuk 1 Ramadan. Jadi ini sebuah pendapat yang
meringankan bagi sebahagian daripada kalangan kita ialah mungkin kadang-kadang kita terlupa, kita tak perasan, nak buat macam mana. Kadang-kadang kita ni perkara-perkara yang seperti ini susah untuk kita nak ingat. Ya, tu. Yang kedua, tidak berpada dengan niat sebulan. Ini pendapat kedua pula ya. Iaitu tidak berpada dengan niat sebulan sekaligus. Bahkan perlulah memperbaharui niat pada setiap malam. Ini adalah pendapat jumhur. Seluruh ulama bersetuju berdasarkan umum hadis yang kita bacakan di awal-awal tadi, iaitu sesungguhnya setiap amalan adalah berserta dengan niat. Ini adalah amat penting untuk kita ingati bersama. Jadi dengan perkongsian ini, mudah-mudahan kita semua akan lebih berhati-hati, akan lebih mengambil suatu kesempatan yang terbaik. Akhir sekali, di dalam pertemuan yang kita perkatakan ini, maka berdasarkan dalil-dalil yang telah pun diperbincangkan, maka saya cenderung kepada pendapat jumhur yang merujuk kepada keseluruhan para alim ulama, iaitu pendapat imam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, iaitu niat perlulah diperbaharui pada setiap malam untuk kita berpuasa. Adapun pendapat yang mengatakan boleh, harus berniat sekaligus untuk berpuasa selama sebulan dalam bulan Ramadan, maka tiadalah masalah juga. Ya, ini adalah sebagai suatu jalan keluar kepada permasalahan orang-orang yang tadi kita sebut sebagai apa? Terlupa, tak ingat dan sebagainya. Maka sebagaimana kita sebut tadi, sebagai membantu kita, walaupun niat itu adalah lintasan hati, maka dipersetujui oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, bolehlah juga kita berniat dengan melafazkan untuk memperkuat, untuk membantu. Pada waktu bila? Biasa-biasanya macam kita sebut tadi, selepas berakhirnya solat sembahyang tarawih ataupun solat sembahyang witir. Jadi sekadar itulah sahaja perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita perkatakan tadi mendapat kebaikan bersama. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.